Bila kita melaksanakan benda baru dalam masyarakat kita, garis panduan yang kita laksanakan adalah benda barulah. Baru kepada masyarakat. Termasuklah perkara-perkara lain yang kita laksanakan dalam masyarakat kita, bila nama je benda baru, maka tentu ada cabaran dia. Cabaran perubahan minda, itu yang paling besar. Yang pertama. Yang kedua ialah kefahaman masyarakat. Dalam kes pakaian-pakaian, SOP, panduan pakaian semasa bersukan, cabaran kepada ahli-ahli sukan. Cabaran kepada ahli sukan satu bab. Cabaran untuk memahamkan industri sukan itu sendiri, termasuklah regulator, persatuan sukan dan lain-lain, payah faham. Apa yang paling penting ialah bila kita diberikan amanah, iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Sebagai khalifah ini untuk menegakkan agama dan mentadbir urus dunia ini dengannya. Nya tu duduk mana? Nya tu bukan buah nya. Nya tu adalah agama. Maknanya perjalanan kita sebagai sebuah kerajaan tidak dapat tidak melalui proses ditanya oleh Allah Ta'ala. Itu yang paling besar. Sebab apa? Allah Ta'ala dah sebut dah kita sebagai khalifah yang akan ditanya tentang apa yang kita buat. Kalau kita tahu perkara itu benda yang tak bagus, contohnya buka aurat masa main sukan, tapi kita tak buat apa-apa, tak ada sebarang usaha, kita akan ditanya oleh Allah. Saya pernah sebut di tempat lain, kalau ditanya dalam mahkamah, kita boleh jawab. Tanya di balai polis, boleh jawab lagi. Kalau JPJ tahan kita tepi jalan, boleh jawab lagi. Tapi kalau ditanya di hadapan Allah Ta'ala, nak jawab macam mana? Kalau kita tidak berusaha. Atas dasar itulah kita sebagai sebuah kerajaan, kita berusaha. 10 perkara yang kita nak kena buat, contoh. Tak boleh buat 10 sekaligus, kita try satu-satu. Kita buat satu, buat dua, kita nilai kefahaman masyarakat, kita nilai kefahaman industri sukan, kita nilai kefahaman pengamal industri hiburan, penyanyi-penyanyi, respon mereka, dan kita adaptasi, kita tambah baik daripada itu. Itu yang kita katakan kita melaksanakan apa yang kita yakin suatu tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tinggal lagi ialah melihat kepada perkara yang dalam masyarakat kita tadi itu, kefahaman, mindset dan sebagainya, termasuklah kompleksiti dalam masyarakat kita di Malaysia ini yang tidak sama. Di Terengganu 97% adalah orang Islam. Di Selangor berapa? 55% orang Islam. Di Sarawak 30% orang Islam. Tak sama. Maknanya apa? Maknanya kami duduk di Terengganu, boleh kami buat. Mudah kami buat. Walaupun cabaran masyarakat orang Islam yang faham tak faham tu memang agak unik. Tak semestinya mereka faham. Kalau kita berada di Sarawak, mungkin lain cara pendekatannya. Tinggal lagi kena ada usaha. Jadi cabaran tetap ada orang tak faham, ada orang marah dan sebagainya. Tetapi at the end of the day, kalau kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkatan. Bila keberkatan itulah yang orang tak nampak. Orang zaman moden ini, terutama orang yang pengkagum kepada sains dan teknologi dan numbers ini, mereka akan nilai dengan numbers. Kalau kita buat macam ni, apa untung dia? Kita kata untung berkat. Macam mana nak nilai berkat? Tak ada nilaian. Negara barat tidak ada istilah keberkatan. Tidak ada nilai berkat dalam perkiraan indeks kehidupan, indeks prosperity yang diagung-agungkan di negara-negara Scandinavian umpamanya, bahawa mereka hebat dari segi negara yang prosperous. Indeksnya tinggi, tapi tidak ada elemen berkat di situ.
kita kena letakkan keyakinan. Bila ada elemen berkat, bila ada keberkatan di sisi Allah Ta'ala, insya-Allah pertolongan itu daripada Allah. Kita percaya, kita buat begitu, kita buat untuk industri sukan, insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong dengan cara yang lain. Kita buat begitu untuk industri hiburan, ada SOP dia, ada prosedur-prosedur yang lebih ketat berbanding dengan yang lain-lain. Kita percaya Allah Ta'ala akan tolong kita, tidak di situ, di tempat lain, dan termasuklah objektif sebagai sebuah kerajaan nak menjaga masalah umum rakyat yang ramai yang perlu dijaga daripada sebarang perkara-perkara yang tidak baik yang berlaku.